Shalom saya ucapkan kepada saudara-saudari sekalian. Apa khabar semua? Saya berdoa agar kita semua dapat menjaga diri sendiri, terutamanya dalam keadaan COVID-19 yang semakin serius di negara kita ini. Kita telah menghabiskan buku Nehemia pada kali yang terlepas. Pada kali ini, saya ingin memulakan jelajah baru kita dengan mengkaji buku Yunus. Barangkali ramai di antara kita pernah mendengar Nabi Yunus serta ceritanya dengan ikan yang besar itu. Tetapi sebenarnya selain daripada itu, mungkin kita kurang faham ajaran-ajaran lain yang tersembunyi di dalam buku Yunus ini. Mari kita berdoa dan memohon kebijaksanaan daripada Tuhan supaya kita dapat memahami firman-Nya. Tuhan, kita berterima kasih kerana kita dapat bersama-sama sekali lagi walaupun secara online. Saya berdoa kepada Tuhan bahawa walaupun kita tidak dapat menghadiri persembahan secara fizikal, namun hati dan tubuh kita masih menyembah Kau dengan penuh rasa takut dan fearful. Hari ini kami akan mempelajari daripada buku Yunus dan saya berdoa kepada Tuhan supaya memberikan kami semua mempunyai kebijaksanaan daripada Tuhan dan membuka mata serta hati kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Perkongsian saya untuk bab 1 buku Yunus ini mengandungi 7 isi kandungan, 7 poin. Poin yang nombor satu ialah Tuhan memberi tugas kepada Yunus. Dalam ayat yang pertama dan kedua, Tuhan berfirman kepada Yunus, anak Amitai. Dia berfirman, "Pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan kecamlah penduduknya. Aku tahu bahawa penduduknya sangat jahat." Tuhan memberitahu Yunus bahawa dia telah nampak betapa jahatnya penduduk Niniwe dan menugaskan Yunus untuk mengecam atau mengumumkan kemarahan Tuhan. Tuhan memberikan satu tugas kepada Yunus. Ya, Tuhan bukan sahaja memberikan tugas kepada Yunus, namun dia juga memberikan tugas kepada setiap orang kita ini. Apabila kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Tuan kita, dia juga ada tugas untuk kita. Tuhan berfirman kepada Yunus dan dia juga berfirman dan berkomunikasi dengan kita dengan berbagai cara untuk menyampaikan tugasnya kepada kita. Ramai daripada kita mungkin menyangkakan bahawa tugas Tuhan itu hanyalah diberikan kepada pastor ataupun pemimpin-pemimpin gereja. Tidak. Tuhan memberikan tugas kepada semua kita ini. Tetapi malamnya Yunus enggan dan cuba mengelakkan diri daripada tugasnya. Ini membawa kita ke poin yang kedua. Yunus mengelakkan diri daripada tugasnya dalam ayat yang ketiga. Tetapi Yunus pergi ke arah lain untuk menjauhi Tuhan. Yunus pergi ke Yope dan mendapati kapal yang akan berlayar ke Sepanyol. Setelah membayar wang tambang, Yunus naik kapal. Dia berlayar bersama dengan anak-anak kapal ke Sepanyol supaya dia dapat menjauhkan diri daripada Tuhan. Yunus entah bagaimana berfikir. Kalau dia dapat menaiki kapal dan berlayar ke Sepanyol, dia akan dapat mengelakkan diri daripada tugas yang diberikan kepadanya. Kadang-kadang kita juga
mencari alasan-alasan untuk mengelakkan diri daripada menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak akan berjaya melarikan diri daripada tugas Tuhan dengan apa cara pun. Walaupun ada masa juga kita berasa lemah dan tidak berupaya, namun Tuhan tidak akan menarik balik tugas yang diberikannya itu. Bukan begitu sahaja, Yunus juga ingin menjauhkan dirinya daripada Tuhan. Ini bagi saya adalah kancil sekali. Bukankah Yunus itu seorang nabi? Sepatutnya dia faham bahawa adalah mustahil untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Tak kiralah anda berada di mana, Tuhan ada di sana juga. Anda berada di dalam kapal, Tuhan ada di kapal. Anda berada di tempat yang berdosa, Tuhan ada di sana juga. Anda tidak dapat menjauhkan diri daripada Tuhan. 2 kali di sini kita baca, Yunus ingin menjauhkan diri daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan suruh Yunus pergi ke kota Niniwe yang berada di timur utara. Tetapi dia telah menaiki kapal dan berlayar ke Sepanyol di barat utama, iaitu arah pertentangan. Tarshish ini sebenarnya nama sekarang ialah Sepanyol. Okay? Hakikatnya, anda tidak dapat mengelakkan atau menjauhkan diri daripada Tuhan. Inilah kerana Tuhan akan mengambil tindakan dalam ayat yang keempat, iaitu poin ketiga, tindakan Tuhan. Kemudian Tuhan mendatangkan angin kencang ke laut. Lalu terjadilah angin ribut yang dahsyat yang memukul kapal itu sehingga hampir hancur. Di sini kita membaca bahawa Tuhan mendatangkan atau menghantar angin kencang. Saya ingin mengingatkan kita semua bahawa dalam kehidupan kita, apabila kita menghadapi kesukaran, sengsara atau berada dalam keadaan yang di luar kawalan kita, itu adalah tindakan Tuhan. Jangan kita selalu suka menyalahkan syaitan. Apa jua yang berlaku dalam hidup kita bukan dari syaitan. Adalah jelas di sini apa yang berlaku ke atas Yunus adalah dari tindakan Tuhan. Kerana Yunus enggan mematuhi arahan Tuhan. Disebabkan Yunus gagal mematuhi Tuhan, sekarang keseluruh kapal terpaksa mengharungi kemulut yang begitu serius bersama-sama sehingga kapal hampir hancur. Kadang-kadang pekerjaan kita, keluarga kita, situasi kewangan kita terjejas dan hampir hancur kerana seseorang daripada kita menghina Tuhan atau dishonor God. Adakah anda sedang menghadapi keadaan begini? Mari kita tengok poin yang keempat. Anak kapal cuba membantu Yunus, iaitu ayat yang kelima sampai yang ke-11. Saya ingin menarik perhatian anda semua terhadap poin yang keempat ini, kerana kita selalu juga cuba menolong seseorang itu ataupun kawan-kawan kita. Kadang-kadang anda perlu peka kerana mungkin anda juga akan terjebak ke dalam kemulut kawan-kawan kita itu. Jika orang yang ditolong itu sebenarnya ada masalah dengan Tuhan. Anak kapal ini tidak mengenali Yunus, tetapi mereka tahu salah seorang daripada mereka telah menimbulkan masalah yang mereka sedang hadapi.
ayat yang kelima itu berbunyi sebegini. Anak-anak kapal sangat takut dan berteriak-teriak minta tolong masing-masing kepada dewa mereka sendiri. Mereka membuang muatan kapal itu ke dalam laut untuk mengurangi bahaya. Yunus turun ke tempat yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu dia tertidur dengan nyenyak. Sedangkan semua orang bertungkus lumus untuk menyelamatkan diri. Tetapi orang yang membawa masalah itu sedang tidur dengan nyenyak. Pernahkah anda menghadapi keadaan sebegini? Sedangkan kita bersusah payah ingin mencarikan jalan untuk menyelesaikan masalah seseorang itu, namun orang yang berkenaan pula bersikap tidak apa. Ayat yang ke-6, kapten itu berkata, bagaimana engkau dapat tidur dalam keadaan begini? Bangunlah, berdoalah, minta tolong kepada dewamu. Mungkin dia akan mengasihani kita dan kita tidak akan binasa. Para anak kapal berkata sesama sendiri, marilah kita buang undi supaya kita tahu siapa yang bersalah sehingga kita ditimba bencana ini. Mereka membuang undi, lalu Yunus yang kena undi. Anak-anak kapal ini cukup pintar untuk mengetahui bahawa seseorang daripada mereka sudah tentu telah menimbulkan kemarahan Tuhan. Kita juga hendaklah pintar untuk mengetahui adakah apa-apa perkara atau orang yang di sekeliling kita telah menimbulkan kemarahan Tuhan sehingga kehidupan kita menghadapi masalah. Jadi mereka membuang undi dan Yunus yang kena undi. Mereka berkata kepada Yunus, betulkah engkau yang menyebabkan bencana ini? Engkau dari mana dan bangsa apa? Mengapa engkau berada di sini? Yunus menjawab, aku orang Ibrani. Aku menyembah Tuhan, Allah di syurga yang mencipta laut dan darat. Menceritakan bahawa dia melarikan diri daripada Tuhan. Mendengar hal itu, para anak kapal menjadi lebih takut lagi dan berkata kepadanya, perbuatanmu itu sungguh dahsyat. Sementara itu, angin ribut semakin kencang. Lalu para anak kapal bertanya kepada Yunus, apakah yang harus kami lakukan kepadamu supaya angin ribut ini reda? Ini membawa kita ke poin yang kelima. Jawapan daripada Yunus. Mereka sudah tahu apakah masalah dan siapakah yang menimbulkan masalah tersebut. Jadi mereka bertanya kepada Yunus apakah yang harus mereka buat. Yunus menjawab, buanglah aku ke dalam laut. Lalu angin ribut tentu akan reda. Aku tahu bahawa akulah yang menyebabkan angin ribut yang dahsyat ini menimpa kamu semua. Saya ada satu soalan di sini. Kenapa Yunus dia mengetahui dialah orang yang menimbulkan segala masalah? Kenapa pula dia meminta orang lain melakukan perbuatan yang dia sendiri boleh lakukan, iaitu terjun ke dalam laut? Memang dia ada di kalangan orang kita ini yang selalu suka menunggu orang lain untuk melakukan kerja untuk dia. Kita janganlah menjadi orang sebegini. Kita seharusnya mengetahui masalah kita sendiri dan sendirilah kena mencari akal dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Poin yang keenam, tindakan anak kapal.
Tetapi para anak kapal masih berusaha sedaya mungkin untuk mendayung kapal itu ke daratan. Namun angin ribut makin mengamuk juga, sehingga usaha mereka sia-sia belaka. Walaupun anak-anak kapal ini mengetahui apakah puncanya masalah yang mereka hadapi, tetapi mereka masih lagi cuba mengatasinya dengan cara-cara yang lain. Jadi di sini sangat jelas usaha mereka sia-sia sahaja. Dalam ayat yang ke-14, oleh itu mereka berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kami mohon, janganlah binasakan kami kerana mengambil nyawa orang yang tidak melakukan kesalahan apa-apa pun terhadap kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang bertanggungjawab atas semua hal ini. Inilah perbuatanmu." Kemudian mereka melemparkan Yunus ke dalam laut. Lalu angin ribut berhenti mengamuk dengan serta-merta. Para anak kapal itu menjadi sangat takut akan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dan bernazar kepadanya. Mereka melemparkan Yunus ke dalam laut. Ada sesuatu dalam kehidupan kita seperti tabiat, perangai yang tidak baik. Kita harus cukup bertekad dan bersungguh-sungguh untuk melemparkannya atau buangkannya keluar daripada kehidupan kita. Kita tahu apakah itu atau siapakah itu yang harus kita buangkan atau lemparkan keluar daripada kehidupan kita. Benda-benda ini telah menghalang kita daripada mematuhi ajaran Tuhan. Dan kita seharusnya cukup pintar untuk mengenal pasti apakah benda-benda itu. Pada ayat yang ke-15 juga berkata, angin rebut berhenti mengamuk dengan serta-merta. Tuhan kita ini berupaya memberi kedamaian, peace, kepada kehidupan kita dengan serta-merta. Ya, serta-merta. Apabila kita melemparkan semua benda-benda yang menimbulkan masalah dalam kehidupan kita, Tuhan dengan serta-merta akan memberikan kedamaian atau keamanan kepada hidup kita. Poin yang terakhir, ketujuh, tindakan kali kedua Tuhan, iaitu dalam ayat yang ke-17. Sementara itu, Tuhan menyuruh seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Oleh itu, Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Tuhan telah menyediakan seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Walaupun kita sentiasa ingin menjauhkan diri daripada Tuhan, tetapi Tuhan yang Maha Kasih ini masih lagi menyediakan penyelamat untuk kita. Dan Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Perut ikan itu gelap, basah, berbau dan langsing. Ia bukanlah tempat yang sedap, tetapi ia adalah tempat yang paling selamat. Kadang-kala Tuhan akan menempatkan kita di dalam keadaan yang kurang selesa, tempat yang kita tidak suka, tempat yang kita tidak ingini, tetapi ia adalah tempat yang paling selamat. Kenapa? Kerana ia adalah tempat yang telah disediakan
oleh Tuhan sendiri. Maka saya selesaikan ajaran pada pagi ini dengan 7 poin yang telah saya berikan. Saya berharap saudara-saudari sekalian dapat mempelajari sesuatu daripada bab 1 buku Yunus ini. Sekian, terima kasih.